perkongsian produk kita yang ketiga. Okay. ABO ni, dia ni bekerja sebagai farmasi. Dan dia ada farmasi sendiri. Hebat tak? Thumbs up sikit. Okey, kita nak teruskan. Dipersilakan Aliana Yasmin dengan gut reset. Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Slide ada dengan Akmal kan? Nak saya buka ke nak buka? Boleh ke? Kejap, try Boleh. Kalau tak boleh, baru saya turun. Okay, nampak tak? Okey. Nampak. Okey, baik. So hari ni saya akan share tentang gut reset lah. Rasanya kalau sedang elok lah, alhamdulillah dia komplement dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Zura tadi. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada saya punya upline Platinum Herni. Saya ditaja oleh dia. Seterusnya founder Platinum Cikgu Amalina, founder Platinum Cikgu Suraya, founder Sapphire Cik Suhaimi dan Asia, Emerald Direct Dr. Sofian dan Puan Rafida, Diamond Direct Tuan Rosli dan juga Kak Jamila, dan seterusnya Sifu Syarul Fahmi dan Puan Mas serta mentor kita semua, Ayahanda dan Bonda Mariam. Baiklah, hari ini saya perkenalkan sikit. Saya adalah Aliana Yasmin. Betul, saya seorang farmasis. Dan insyaAllah saya cuba terangkan tentang gut reset ni dalam bahasa yang mudah nak faham lah. Sebab supplements ni, bila melibatkan supplements ni, kalau kita tak faham supplements tu macam mana dia berfungsi pada badan kita, biasanya kita tak rasa kita tak nampak keperluan dia, dan kita mudah untuk tak ambil kisah lah. Kenapa sebelum kita nak masuk tentang produk, terlebih dahulu yang saya nak terangkan kat sini, sebenarnya setiap tahun Malaysia akan buat satu kajian, kita panggil National Health and Morbidity Survey, yang mana dia akan pantaulah survey buat bahagian kesihatan. Jadi kalau tengok masa tahun 2019, kalau kita tengok rakyat Malaysia, satu dalam dua orang rakyat Malaysia mesti ada yang overweight ataupun obese. Tadi pun kita dah bincang pasal obese. Lepas tu bila obese ni mesti ada berkait dengan penyakit seperti macam diabetik, penyakit kronik lah. Kolesterol pun tinggi, 4 dalam 10 orang, 3 daripada 10, dalam 10 orang 3 mesti ada darah tinggi. Dan itu pada 2019. Tapi pada tahun 2022, tahun lepas Malaysia buat kajian, tapi dia tak buat kajian menyeluruh kepada seluruh dewasa, tapi dia buat kajian dekat remaja. Kenapa dia buat dekat remaja? Sebab remaja ni yang akan mencorak masa depan. Jadi remaja ni nanti juga yang akan menua. Jadi didapati gaya hidup, gaya pemakanan memang inilah, ni kalau cerita pasal remaja saja, 1 daripada 3 orang dah overweight, dah obese. Kalau tengok budak-budak yang chubby tu, kita nampak comel kan? Tapi sebenarnya jangka masa panjang tu nanti akan banyak penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, yang mana muda-muda lagi dah dapat. Dan semua ni kita tak boleh nak tolak yang sebenarnya benda ni berpunca daripada penjagaan usus ataupun pemakanan. Kalau tengok pun tak ramai yang aktif. Sekarang semua orang dengan phone. Kalau kadang-kadang kalau pergi jogging pun masih lagi selfie. So benda-benda macam ni menyebabkan diorang ni tak ada gaya hidup yang aktif. Kalau kita pun sekarang nak cuaca panas ni, kita dah tak nak keluar. Macam saya kalau berkebun, sekarang dah tak nak keluar. Kan, panas kan. Jadi kalau kita tengok semua orang tu, orang kata gaya hidup tak aktif lah. Bila tak aktif ni, metabolisme badan pun berkurang. Lepas tu, dan orang selalu cakap makan vitamin gemuk. Tapi sebenarnya yang orang tak faham, kita Malaysia bukan makan vitamin yang gemuk, tapi pemakanan yang tinggi karbohidrat yang menyebabkan kita gemuk. Tinggi gula.
bukan sebab vitamin, tapi sebab cara pemakanan kita lah. Dan didapati 4 orang daripada 5 orang tu memang tak makan sayur. Kalau makan sayur pun mungkin tak cukup pun kalau ikut piramid makanan. Patutnya 3 hidangan sehari tapi tak cukup. Air gas, air manis memang tak ada, boba semua tu, tilai kan. So semua tu tak boleh nak cakap lah. Fast food kan, merata-rata sekarang sekarang ni semua orang nak laju. Jadi kalau tengok dekat negara-negara moden, masalah penyakit seperti penyakit kronik, kencing manis, darah tinggi, jantung akan makin lama makin meningkat dekat negara moden, termasuklah Malaysia. Okay, so faktor yang menyebabkan masalah ni adalah biasanya obese. Antara faktor dia sebab 95% pun daripada rakyat Malaysia ni memang tak makan buah dan sayur. Kalau makan pun tak cukup. So daripada satu orang daripada 4 orang memang tak ada gaya hidup yang sihat. Yang tu yang menyumbang kepada masalah-masalah macam ni lah. Tapi yang kita tak sedar, pemakanan-pemakanan yang remaja ni buat, okay, tak payah kata remaja lah, kadang-kadang sekarang orang tu pun pergi makan kan, KFC, McD kan, kadang nak raya kan, kita bal je semua. So, kalau tengok, Malaysia ni memang syurga makanan lah. Kita tengok tilai, sekarang boba, semua rata-rata tempat ada boba, semua boba nak. Tu teh tarik buih madu tu, sedap kan, memang sedap. Tapi tanpa kita sedar, pemakanan yang macam ni menyebabkan tekanan kepada usus kita. Laju sangat ke? Okey. Jadi apa yang jadi bila kita makan makanan macam ni, saya tak nampak, saya nampak slide je ni. So makanan yang kita makan ni yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi karbohidrat ni akan tukar jadi gula juga. Rendah fiber, apa yang jadi dia akan memberi tekanan kepada usus kita yang menyebabkan keradangan. Lepas tu bila usus kita ni dah berlaku keradangan, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan bakteria dalam usus kita. Sebenarnya sistem pencernaan kita daripada mulut sampailah ke hujung, sampai kita keluar najis tu, sebenarnya ada banyak bakteria-bakteria yang bertugas untuk pastikan kita punya penghadaman tu lancar. Selain daripada tu, perut ni sebenarnya, ataupun perut atau usus ni sebenarnya adalah otak kedua dalam badan kita. Otak kontrol seluruh badan, tapi dia berkait rapat dengan perut. Sebenarnya perut kita ataupun usus kita ni otak kedua. Jadi kalau kita punya perut tak sihat, otak pun tak sihat. Kalau otak tak sihat, perut pun tak sihat. Dia direct communication. So sebab tu penting sangat kesihatan usus. Bukan sahaja untuk masalah berat badan, tapi emosi dan juga kesihatan mental. Okay. Antara faktor lain menyebabkan masalah usus, memang orang yang ada masalah alah dengan susu, kalau dia minum benda yang bersusu, dia akan muntah-muntah ke ataupun cerit-berit, dia memang ada masalah lah. Stres, kalau perasan kalau kita stres, sebenarnya kita mudah kena gastrik. Kenapa? Sebab tak balance. Okay? Lepas tu kita tak cukup tidur. Kalau tak cukup tidur, kita akan hilang selera makan. Semua tu normal. Alkohol taklah, semua dalam ni Islam kan. Lepas tu cerit-berit, sembelit, itu perkara yang boleh mengganggu kesihatan usus. Jadi kalau kita tengok, kalau usus yang tak sihat ni biasanya memang banyak masalah lah. Kita akan rasa perut rasa kembung, tak selesa. Lepas tu kita nak makan pun kadang-kadang tak selera. Dan ada setengah orang sampai kulit dia pun jadi berjerawat, kusam, dia macam tak nampak berseri. Lepas tu dia mudah alergik pada pemakanan. Kalau perasan, ada kadang-kadang kita makan udang boleh. Kadang-kadang bila kita makan udang, jadi gatal-gatal. Ada orang macam tu. Dia lain kalau orang yang memang alergik ni, dia memang kalau dia makan udang je memang dia terus tak boleh. Tapi ada orang kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Dia bergantung pada mungkin kesegaran udang tu, tapi salah satu faktor juga kesihatan usus lah. Okay. Kalau tengok healthy gut ni maksudnya usus yang sihat, memang dia opposite lah. Maksudnya kalau kita ada masalah kulit, bila kita jaga kesihatan usus, kulit kita akan makin lama makin baik. Kita pun akan baik. Lepas tu banyaklah benda-benda yang kita boleh tengok dekat sini lah. Malah kita punya mental dan emosi pun lebih stabil kalau mana kita jaga usus kita. Okay. Orang ingat gut reset ni macam detox. Okay. Masalahnya yang orang tak faham, gut reset ni adalah tentang kesihatan bakteria dalam usus kita. Tapi kalau detox ni dia adalah proses yang mana kita keluar semua. Orang kata kita detox lah, kita buang semua, termasuk benda-benda yang baik. Sedangkan kita benda yang macam e-spring lah, e-spring ditapis kan, mineral yang tak baik dibuang, mineral yang baik dia simpan. So kalau detox ni dia buang semua.
termasuk mineral-mineral baik. Yang tu kadang-kadang orang yang buat detox yang terlampau ekstrim, dia akan mudah letih, dia akan kekurangan garam galian lah. Yang tu yang terjadilah. So kalau kita pakai gut reset ataupun kita jaga kesihatan usus kita dengan menjaga bakteria yang hidup dalam usus kita, sebenarnya kita punya kesihatan usus tu akan lebih menyeluruh lah. Okey. Jadi apa itu gut microbiome ataupun bakteria dekat dalam usus kita? Sebenarnya dia bukan dalam usus saja. Macam saya cakap tadi, dia daripada mulut sampai ke hujung. Memang ada bakteria. Okey, bakteria ni memang penting. Dia ada bakteria baik, bakteria jahat. Dan yang paling penting, dia kena seimbang. Okey, kalau kita tengok memang bakteria daripada seluruh badan ada. Tapi 95% daripada bakteria yang dekat dalam seluruh badan tu 95% duduknya dekat usus. Jadi sebab tu kita kena jagalah. Jadi kalau tengok ada trillions banyak bakteria dekat dalam usus. So bakteria kena seimbang. Dia kena seimbang bakteria baik dengan bakteria jahat. Bila mana bakteria baik ni kalau boleh kita nak 85%. Bakteria jahat kita tak boleh elak, mesti dia ada. Tapi bila bakteria baik kita lebih, dia akan kontrol bakteria jahat ni supaya dia tak membiak lebih banyaklah. Tapi dan ada kajian yang mengatakan kalau orang yang obes, kalau kita kaji dia punya najis, didapati dia orang ni ada banyak bakteria jahat 30 ke 40% berbanding bakteria baik. Sebab tu biasanya orang obes ni memang akan ada masalah-masalah pencernaan lah. Okey, yang saya nak cerita ni yang menarik. Okey, kenapa kalau orang cakap alah kita jagalah pemakanan je. Kita nak kurus, kita nak jaga usus, kita jaga makan, kita puasa. Betul. Memang betul kita puasa tu salah satu cara untuk kita reset kita punya usus. Betul. Bagus kalau kita buat intermittent fasting ke kan. Boleh. Waktu bulan Ramadan kita nak ambil chance untuk kita reset kita punya usus, bagus. Tapi ada satu kajian ni yang saya nak tunjuk kat sini kenapa pentingnya bakteria yang baik dalam usus ni. Walaupun kita dah ambil pemakanan yang sihat, tapi kalau bakteria dalam usus kita tak baik, tetap dia akan menyumbang kepada masalah berat badan. Okey. So dalam kajian ni apa yang diorang buat pada tahun 2013, didapati diorang ambil ada satu pasang kembar ni, dia memang seorang obes, seorang kurus lah. So yang bakteria daripada orang yang kurus ni tadi diinjak dalam tikus yang sihat. Yang bakteria yang daripada usus yang obes ni tadi pun dia injak kat dalam tikus lain yang juga sihat. Yang mana dia punya baseline sama lah. Maksudnya tikus ni dua-dua sihat, tak ada masalah lain. Kemudian tikus ni tadi dibela berasingan tapi diberi diet yang sama. Kalau tadi kita cakap kalau diet yang tinggi gula, tinggi lemak, kurang fiber, dia akan menyebabkan usus tak sihat kan. Tapi dekat dalam ni dia dah bagi dah diet yang bagus, diet yang rendah lemak, diet yang tinggi fiber. Betul. So diet yang tinggi fiber yang mana sebenarnya dah bagus lah untuk kesihatan usus. Tapi somehow didapati selepas tu tikus yang diinjek dengan bakteria usus daripada yang kurus ni tadi maintain kurus. Tapi tikus yang diinjek dengan diberi bakteria daripada yang diambil daripada yang pasangan kembar yang obes ni tadi, dia semakin gemuk. Jadi kalau tengok kat sini, walaupun kita ada diet yang seimbang, tapi bila mana kita punya usus tak sihat, tetap akan menyebabkan masalah yang masalah seperti berat badan lah. So kat sini penting sebenarnya kesihatan usus. So nampak kan kepentingan kenapa sebenarnya kita sangat perlu menjaga usus kita, bukan sahaja daripada segi pemakanan tapi untuk memastikan bakteria dalam usus kita ni seimbang dan orang kata sihat lah. So kita tak nak bakteria tu dah cukup tapi rupa-rupanya didapati bakteria jahat yang lebih. Kita nak kalau boleh 85% bakteria baik, 15% bakteria jahat kan. So barulah kita lebih sihat lah. Barulah komplement kita dah makan sihat, bakteria dalam usus kita sihat, barulah kesihatan kita lebih baik. Jadi kat sini Amway Nutrilite lah ada protokol dia gut reset yang mana diperkenalkan. Kalau sebelum ni macam yang set 3 beradik tadi itu memang common. Orang kata
memang famous lah, memang famous untuk kuruskan berat badan. Tapi ada orang dia dah makan elok, dia dah makan suplemen tapi tetap susah nak turun berat. Mungkin salah satunya dia tak buat gut reset. Dia mungkin dia buat detox, tapi detox tu macam saya cakap tadi lah, detox ni berbeza, dia tak sama macam gut reset. Gut reset ni is about adalah kesihatan usus kita. Okay, daripada segi penjagaan bakteria dalam usus kita. Jadi kalau apa tanda-tanda dia, contoh kalau kita ada masalah penghadaman, macam kembung perut, rasa nak burp je selalu kan, belahak orang panggil. Lepas tu ada masalah mood swing, tu antara tanda-tanda dia lah. Kalau korang tengok kat gambar ni memang jelas. Okay? Banyaklah bila usus kita tak sihat, sebenarnya mendatangkan banyak masalah lain. Sebab apa? Sebab usus ni macam saya cakap tadi, dia adalah otak kedua dalam badan kita. Jadi kalau usus kita tak sihat, otak kita pun tak sihat. So dalam Nutrilite, dia memang suggest lah untuk kawal 5. Kita bukan nak kurus-kurus saja, tapi kita kalau boleh kita nak amalkan gaya hidup sihat. So kenapa? Sebab kita tak nak kita kurus kejap je, lepas tu kita tak nak, kita boleh, kalau boleh kita nak kurus pada masa yang sama kita sihat. Jadi kat sini Nutrilite sarankan kita guna konsep 4R, yang mana dia bukan menjurus kepada kesihatan usus ataupun berat badan saja, tapi kesihatan mental sekali. Sebab kita kena akui kita dalam hidup yang serba laju. Okay? Semua orang sekarang pun ada yang buat bisnes sambil bekerja. Itu pun sebenarnya antara penyumbang-penyumbang yang kita perlu jagalah mental dan emosi kita, dan dengan salah satunya adalah dengan penjagaan usus kita. Jadi kita amalkan konsep 4R, yang mana kita remove lah, kita buang apa yang kita tak nak, dan apa yang kita tak nak tu tadi kita gantikan dengan benda yang baik. Maksudnya kita buang benda yang kita tak perlu, gantikan dengan benda yang kita perlu, kemudian kita balancekan balik semua tu. Kemudian kita reset lah. Kenapa kita perlu reset? Supaya kita ada kita boleh develop ataupun kita boleh bina gaya hidup yang lebih sihat lah. Okay, semua ni sebenarnya boleh kita tengok dekat dalam MUI punya website sebenarnya. Okay, kalau protokol kat reset ni, okay, macam saya terus skip yang ni sebab nak tunjuk dekat sini. Okay, dalam konsep 4R yang Nutrilite perkenalkan, kita buang semua karbohidrat ringkas. Karbohidrat ringkas ni contohnya macam benda-benda manis lah, boba semua tu kan. Processed food. Maksudnya macam nugget, sausage semua tu lah. Lepas tu kalau boleh lepas 8 malam jangan makan dah. Lepas tu tapi dekat sini sebenarnya tak payah kira kalori pun kalau kita jaga. Okay, lepas tu macam tadi kita dah kata kita kalau boleh, contohlah kita selalu makan roti putih, mungkin kita boleh tukar kepada roti wholemeal. Roti wholemeal kan. Kalau kita sebelum ni makan nasi putih, kalau kita nak jaga, mungkin kita boleh tukar kepada beras perang. Ni contohlah kita cuba guna alternatif yang lebih sihat. Disarankan lah, tapi kalau katakan kita tak boleh nak replace sepenuhnya, kita kawal portion. Okay? Kemudian memang pentinglah kita untuk balancekan balik. Macam dalam kajian tu tadi, walaupun kita dah makan makanan sihat, tapi kalau bakteria dalam badan kita bakteria baik dalam badan kita tak sebab banyak faktor sebenarnya akan menyebabkan bakteria dalam usus kita tu tak sihat. Stres, minum kopi yang banyak, ubat. Kadang-kadang ubat ada yang menyebabkan kesan sampingan pada perut juga. Ubat tahan sakit kan, especially kalau orang yang dah berusia banyak makan ubat tahan sakit pun tak bagus untuk kita punya usus. Jadi dekat sini kita kena balancekan balik dengan pengambilan probiotik dan prebiotik. Probiotik ni adalah bakteria baik lah. Prebiotik ni adalah makanan untuk bakteria tu supaya dia hidup dengan lebih sihat. Bakteria tu pun perlu pakai makanan. Makanan dia adalah prebiotik. Jadi kalau kita bagi prebiotik, dia akan menyebabkan kesihatan. Jadi dua-dua ni perlu. Okey, nanti dalam produk nanti, hujung nanti akan nampak lebih jelas lah. Lepas tu kita reset balik. Kalau sebelum ni kita makan, mungkin pagi kita sarapan nasi lemak, mungkin kan boleh tukar dengan protein. Ni orang kata kalau kita nak cuba untuk jaga usus kita lah. Okay. So macam ni semua ada. Kalau kita tengok kat sini, kita tukar. Bila kita tukar, kenapa? Contohlah, saya bagi contoh roti putih. Kenapa roti putih dengan roti wholemeal ataupun whole grain ni lebih baik kan? Nanti pakai Noxa bread maker kan, buat roti wholemeal kan. So kenapa dia lebih baik? Sebab bila kita makan wholemeal ni,
dia akan lebih lambat dihadam. Bila lambat dihadam, maksudnya kenaikan gula dalam darah tu tak terlampau cepat. Kalau kita makan roti putih, bila kita makan, gula akan, sebab karbohidrat dia akan tukar jadi gula. Okay? Jadi bila kita makan roti putih, dia akan cepat tukar pada gula dan gula akan naik mendadak dalam darah. Berbanding dengan roti wholemeal ni tadi, yang mana dia akan dicernakan perlahan. Jadi gula tu akan lepas perlahan, yang mana dia lebih baguslah untuk kesihatan gula dalam badan. Sebab apa? Sebab kalau usus tak sihat pun masalah dekat boleh menjurus kepada masalah diabetik. Jadi bila kita cuba ubah gaya hidup sihat, maksudnya bukan sahaja kita jaga usus kita, tapi kita jaga juga risiko untuk kita ada masalah sakit kronik macam diabetik. Especially terutamanya kalau kita ni ada keluarga yang ada masalah sakit kronik lah, mungkin ada mak ayah ke yang ada kencing manis. Jadi kita pun mungkin boleh turut ada penyakit tu. Jadi kita kena jaga daripada sekarang. Okay? Dan fiber ni adalah sejenis prebiotik. Macam saya cakap tadi, probiotik ni bakteria. Dalam usus kita bakteria baik. Bakteria ni tadi perlukan makanan. Makanan dia adalah prebiotik. Jadi fiber adalah sejenis prebiotik yang bagus untuk kita punya bakteria baik dekat dalam badan. Okay? So, dan berbalik juga lah sebenarnya fiber ni, kalau kita tak makan Nutrilite fiber ni kan, sebenarnya kita kalau makan buah, makan sayur okey, tapi masalahnya kita makan buah pun jarang, makan sayur pun jarang. Kalau kita makan pun mungkin sekali sehari. Sedangkan hidangan yang diperlukan adalah pagi satu hidangan, tengah hari satu hidangan, malam satu hidangan. Tapi banyaknya memang tak cukup. Okey. Okey, ni contoh lemak lah. Okey, lemak tu sebenarnya badan kita perlu, tapi kita nak lemak yang baik. Jadi lemak yang baik ni datangnya daripada yang kaya omega. Okey, kenapa omega ni macam salmon omega kita dia bagus sebenarnya untuk kesihatan usus sebab dia kurangkan radang. Lepas tu pada masa yang sama dia akan bagi satu lapisan pada usus kita. Sebab usus kita ni dia ada lapisan. Bila asid kita tak jaga, apa yang jadi lapisan tu akan makin nipis. Jadi dia akan dia akan bagi kesan kepada penyerapan nutrisi untuk kegunaan badan kita. Okey, saya laju ni pukul 10. Okey, 15 minit kan? Okey, selain pada tu kita boleh juga amalkan pemakanan yang kita panggil functional food. Dia senang cerita macam ni lah. Kalau nak tengok, nak fahamkan dalam bahasa yang mudah, functional food ni, pernah dengar tak orang kata kalau makan peri katak bagus untuk jaga gula? Peri katak tu bitter gourd ni lah. So kalau tengok makanan-makanan yang boleh memberi kesihatan. Biasanya kalau macam untuk kesihatan usus, kita boleh makan purple cabbage. Antara fun facts dia adalah, kalau perasan, cabbage ni apa? Bahasa Melayu kobis. Kobis tu kan dia macam berlingkar-lingkar macam tu kan? Dia kan rupa dia macam usus bila kita kerat. Macam tu lah. Biasanya Allah dah jadikan tu memang sesuai lah dengan kita punya. Pasal apa benda yang macam bentuk jantung, bagus untuk jantung. Contoh macam ni, beetroot ni. So merah kan, bagus untuk jantung. So beetroot ni saya pernah tanam. Memang rasa dia tak berapa nak sedap. Tapi dia memang sangat-sangat bagus untuk kesihatan. Kalau siapa yang suka berkebun, bolehlah cuba buat jus beetroot. Okay. So datang produk. Okay. Semua ni probiotik ke prebiotik memang kita boleh dapat daripada pemakanan seharian kita. Tapi adakah cukup ke tidak? Jadi dengan pengambilan suplemen ni kita kena faham dia bukan ubat. Jadi suplemen ni dia akan tugas dia adalah untuk melengkapkan nutrisi yang kita tak dapat daripada pemakanan. Sebab macam pokok, kalau kita tanam dekat atas tanah, dia mungkin boleh tumbuh. Tapi kalau kita tak bagi baja, kalau dia tumbuh dia berbunga pun, kalau pokok tu berbuah, bunga dia mungkin gugur. Tapi bila kita bagi baja, bunga tu akan tahan lama. Lepas tu bila dia tahan, barulah dia boleh berbuah. Sama juga macam kita manusia. Manusia, kita memang keperluan seharian kita boleh ambil daripada pemakanan. Tapi kalau kita nak kulit yang baik, immunity badan yang baik, kita perlu amalkan suplemen, tambah. Ibarat baja lah pada pokok tu tadi kan. Jadi dekat sinilah datangnya kepentingan suplemen. Macam mana suplemen tu boleh melengkapkan nutrisi kita dalam badan. Termasuklah kita punya probiotik. Sebab probiotik kita boleh dapat sebenarnya. Kalau orang Arab, dia amalkan ni. Arabic gum. Arabic gum, tak ingat dah bahasa Melayu dia. Lepas tu dia amalkan yogurt. Itu cara orang Arab. Kenapa dia orang kuat makan yogurt? Sebab yogurt tu adalah salah satu sumber prebiotik dan probiotik.
Tapi kita bukan semua orang suka makan yogurt. Jadi kita amalkan probiotik. Jadi dalam probiotik MWay ni dia dah padat tau. Sebenarnya dalam probiotik ni dia ada daripada chicory root dengan probiotics. Nanti saya akan tambah dekat dalam slide dan saya akan bagi balik lah. Okay. Dia bukan sahaja ada probiotik tapi dia ada prebiotik siap-siap kat dalam. Sebab chicory root tu sebenarnya dia ada inulin. Inulin ni fungsi dia, inulin ni kalau kita makan dia macam karbohidrat yang kompleks. Bila kita makan, dia lambat hadam. Bila dia lambat hadam, gula tu akan lepas perlahan-lahan dalam darah. Jadi dia akan jaga juga kita punya paras gula dalam darah. Sesuai untuk orang yang ada masalah diabetik. Jadi boleh je orang yang ada masalah diabetik boleh makan. Lepas tu, dia dah ada prebiotik dah siap-siap. Tak cukup dengan tu, kita boleh tambah dengan fiber. Fiber. Saya pun tak nampak lah korang nampak ke tak. Kenapa? Sorry. Nampak fiber. Okay, so dalam sebelum tu dalam kita punya seluruh badan ni sebenarnya ada banyak probiotik ni, dia bukan satu je, dia ada banyak. Dalam usus, kesihatan usus ada 9 bakteria utama yang penting untuk kesihatan usus. Dalam probiotik chicory ni ada 5. Kalau dalam cranberry ada 3 sahaja. Jadi tapi 3 tu cukuplah untuk masalah dekat keputihan. Tapi kalau 5 ni sesuai untuk masalah usus. Sebab apa? Sebab masalah dia pencernaan ni daripada mulut sampai ke bawah kan. Memang dia perlukan bakteria baik. Jadi dekat dalam ni ada 6.3 bilion CFU yang mana dah cukuplah untuk kita punya, untuk top up keperluan bakteria baik dalam usus kita. Dia akan balancekan balik. Okay? Untuk pastikan kalau dulu mungkin tak capai 85% pun bakteria baik, bila kita amalkan kita boleh capai 85% tu tadi. Lepas tu yang paling penting daripada 5 spesies bakteria dalam ni, dua tu memang ada banyak study. Contohnya lactobacillus dengan bifido. Kalau korang dengar pergilah mana-mana pun memang susu ini dilengkapi dengan lactobacillus dan memang banyak. Kalau iklan memang dia akan sebut sebab itu adalah 2 bakteria utama untuk kesihatan usus. Okay, so dia ada dah complete. Lepas tu kita makan fiber. Fiber ni sedap. Yang saya suka. Okay, dalam dia saya buka sikit. Okay, dia sachet macam ni je. Kalau tak suka, ada tablet. Kalau tak suka, ada tablet. So, dalam fiber ni pun sama. Tahu tak dalam fiber ni ada chicory root juga. Bagus juga. So, dah complete lah. Bila kita ambil 2 ni adalah, fiber adalah prebiotik. Dia jadi makanan yang sihat untuk probiotik. Probiotik yang kita amalkan ni akan tambahkan bakteria baik dalam usus kita, seterusnya memberikan kita usus yang sihat. So far tu sajalah. Kalau tak faham tanya laju ni. Okey, so semua ni sebenarnya korang boleh dapatkan dekat website MWay. Sebenarnya kita punya website tu dah memang sangat lengkap. Saya sangat suka sebenarnya cara MWay ajar dekat education dekat website tu dah macam CME. Dah macam cara farmasis dan doktor belajar. Cuma mungkin ada dalam bahasa Inggeris mungkin susah nak faham. Tapi macam saya cerita tadi dalam bahasa Melayu. So hopefully boleh fahamlah sikit. Itu saja. Okey. Okey, tansa. Panjang lebar. Okey. Hebat tak hebat perkongsian daripada Eliana Yasmin di Tokyo Farmasi ni. Clear tak? Clear. Okey, kita nak teruskan dengan perkongsian topik. Okey, saya nak bagi